Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar saya. Alhamdulillah jazakallahu khair kepada semua pelajar. Dan juga terima kasih sebab dapat join kelas kita pada pagi ini. Actually sebenarnya sama je pagi ini sebenarnya kalau tak ada PKP kamu pun sekarang ni berada di bengkel kan. Berada di bengkel untuk kelas di bengkel lah. Tapi cuma kita ubah sedikit situasi kelas pembelajaran kita di mana kita tak buat secara bersemuka, kita buat secara online. Tetapi ada sedikit kekangan antaranya tadi macam ada pelajar-pelajar yang mungkin tidak dengar suara ataupun mungkin suara dia tak berapa jelas. Mungkin saya macam saya sebagai pengajar pun saya tak dapat tengok muka kamu kan. Sebab majoriti semuanya offkan handphone, offkan mic, offkan dia punya kamera kan. Tak apa, mungkin kamu nak jimat bateri handphone ataupun mungkin tak nak kamu punya handphone panas, tak masalah. Yang penting kalau boleh cuba sedaya upaya kamu dengar kelas saya ni, sebab dalam masa 2 minggu ni kalau in case kita punya kelas ni atau PKP ni 2 minggu, kita harapkan 2 minggu je lah, jangan tangguh-tangguh lagi kan. Sebab kita akan cuba buat kelas ni menghabiskan kelas teori. Tetapi kalau tengok pada hari ini saja jadual kita sampai 3 slot. So kalau saya nak mengajar kamu sepanjang 3 slot ni kelas teori mungkin sangat-sangat meletihkan. Saya pun nak mengajar pun susah kan, sebab teori kan. Jadi kalau amali tu mungkin kita nampak ada sedikit pergerakan kan. Mungkin kurang mengantuknya. Tapi manakala kita tak ada tools, tak ada komputer, kita tak ada mesin, kita nak buat kerja-kerja amali, suka tak suka, saya terpaksa juga buat juga kelas amali, tetapi mungkin seminimal lah. Maksud saya tidak dah kita sampai, maknanya kalau saya terangkan amali tersebut kamu buat, sebab kita tak ada mesin kan ataupun tak ada komputer. Okey, tak apa, tak perlu risau sebab untuk hari ini saya cuba buat taklah sampai 3 slot. Mungkin pagi ni kita mungkin ambil masa sejam lebih ni untuk kelas teori. Jadi kita akan rehat sekejap dalam pukul 9.30 hingga pukul 10. Jadi dalam pukul 10 suku tu, tak tunggu kamu masuk semula, kita akan sambung balik kelas kita. Mungkin saya selitkan sikit teori dan juga sedikit amali lah. Mungkin saya akan bagi penerangan secara macam introduction dah. Sebab saya dah beritahu kamu untuk modul maintenance ni kita akan buat maintenance kepada mesin-mesin kan. Dan juga kalau contoh elektronik kan, kita akan cuba design litar, especially menggunakan perisian Proteus lah. So nanti saya akan terangkan dalam kelas kita pada pagi nanti, insyaAllah. Baik, jadi ada sedikit makluman kepada kamu. Seperti yang kamu maklum, setiap kali kelas kita, saya akan bagi kamu link. Mungkin malam sebelum kita nak buat kelas ni, saya akan bagi link, atau pagi subuh tu saya akan buat link, bagi link untuk attendance. Okay, attendance saya akan ambil di akhir kelas nanti. So minta kalau boleh kamu cuba saya upaya untuk berusaha sampai akhir slot nantilah. Sebab saya akan ambil attendance last kali sampai secara manual di akhir nanti. Untuk pagi ni saya nak kamu rekodkan attendance melalui Google Form yang saya bagi link pada malam tadi. Okey, yang kedua berkenaan dengan nota. Okey, nota actually sebenarnya saya dah sharekan dalam server. Kalau kamu perasan dekat server 100 kita tu, 172.16.6.100 yang kamu selalu masuk tu, saya ada sharekan dalam folder nota semester 3. So itu adalah merupakan nota untuk keseluruhan modul. Actually sebenarnya tidak dibenarkan pelajar-pelajar mengambil nota tersebut. Nota tu sebenarnya untuk pengajar, untuk sebagai guide pengajar. Tetapi saya bagi juga
Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah pengajar ni kadang-kadang dia tak prepare nota dia sendiri. Kan? Jadi jadi saya bagi terus supaya kamu dapat rujuk lah. Okey. Untuk kelas kita pada gini saya ada bagi nota yang saya lampirkan dalam Google Classroom. Kalau siapa-siapa yang dah join Google Classroom dia akan nampak lah setakat ini kalau tengok saya sharekan screen je. Okay, setakat ini kalau kamu perhatikan pada yang saya sharekan screen tu boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh kan? Okay, kalau kamu perasan yang saya sharekan screen tu, ini adalah nama-nama pelajar yang dah join dalam modul Mechanic Automation System Maintenance. Okay? So setakat ni ada 23 orang student yang dah join. Kamu ada 24. That means ada seorang pelajar yang masih belum dapat join lagi dah. So mana-mana pelajar yang tak ada nama dekat sini, so boleh PM saya untuk saya masukkan kamu dalam Google Classroom ya. So kalau kamu tak kalau kamu tak join Google Classroom ni, apa-apa maklumat info-info yang terkini kamu takkan tahu. Contohnya nanti kalau saya bagi nota ke, atau saya bagi tugasan ke, ataupun saya bagi ujian ke, saya akan masukkan dalam Google Classroom. So Google Classroom ni adalah satu platform di mana kita masukkan dalam situ. Yang untuk mengajar kita akan gunakan medium aplikasi Skype ni. Kita dah start mula sebelum ni menggunakan Skype. Okey. Kalau mungkin bagian lain mungkin dia ada gunakan apa tu kita panggil tu aplikasi lain kan. Contohnya dia gunakan Zoom ke, ataupun dia gunakan Google Meet ke, ataupun dia gunakan Cisco Weber ke, tak kisahlah. Itu bergantung pada pengajar. Sebab saya lebih suka gunakan Zoom, tapi sebabkan kita dah biasa guna Skype sebelum ni dan kamu dah install dekat handphone kamu, so kita boleh terus gunakan je lah. Okey, baik. Itu yang sedikit pengumuman untuk saya maklumkan kepada kamu. Yang ketiga, untuk seperti yang kamu maklum, ini sedikit berita yang sedih lah. Di mana seperti yang kamu maklum, untuk ni pengarah suruh maklumkan kepada saya, di mana pelajar-pelajar kalau boleh tidak bermasa ni tak boleh pergi surau lah. Sedih. Sangat-sangat sedih lah. Tak boleh pergi surau untuk sembahyang berjemaah. Sebab kita terikat dengan SOP PKP. So kalau boleh para pelajar, sebab saya tengok ramai yang pelajar yang datang kan, especially Maghrib, Isyak, subuh pagi tadi pun boleh tahan juga dalam 2 staff tu kan. So kalau boleh kamu holdkan dululah niat kamu untuk datang sembahyang berjemaah. Saya tahu kamu memang rajin sembahyang berjemaah. Especially kalau sembahyang Zuhur tu memang saf depan. Bagus, saya suka. Kan? Tapi kalau untuk PKP ni kalau boleh kita holdkan dulu. InsyaAllah lepas PKP habis, kalau dibenarkan baru boleh. Sebab kita SOP dia 5 orang saja jemaah yang boleh masuk dalam surau. Okey, itu sedikit maklumat pada kamu lah. Okey, so tadi ada satu yang ditanya saya tadi tentang nota tersebut yang saya bagi dalam Google Classroom. Actually sebenarnya nota tu ketika kelas kamu tak perlu buka. Okey, kamu just tengok saja. Sebab saya akan buat share screen saya. So kamu boleh tengok nota tersebut dalam handphone kamu. Contoh macam ni. Okey, boleh nampak sekarang tak notanya? Boleh tak nampak nota dia? Tak nampak. Tak nampak? Tak. Tak nampak? Saya tengah share kan? Saya sharekan skrin. Tak perasan? Dia gelap. Asal gelap Gelap. Yang lain boleh nampak? Yang lain boleh nampak? Yang lain? Boleh. Yang lain boleh nampak? Boleh kan? Boleh. Sekejap. Apa Fatin ni Fatin nampak apa ni? Boleh nampak Fatin? Fatin boleh nampak Fatin? Gelap, tak nampak. Saya rasa mungkin you punya internet kamu mungkin tak kuat kot. Gelap Ada speaker. Orang ni cik. Saya nampak dekat tu. Sekejap saya try sekali lagi.
Lagi saya test sekali. Okey, nampak tak? Ke sama juga? Sama juga? Tak. Sama juga? Kalau sama juga, payah juga ni. Berarti seorang pula tu yang perempuan ni. Alamak, kalau berdua mungkin boleh share kat yang kat kawan-kawan yang lain ni. Berarti guna wifi ke ataupun guna internet sendiri? Guna wifi ke atau guna handphone sendiri? Guna internet sendiri. Internet sendiri. Ada wifi tak dekat asrama tu? Ada tapi lambat. Lambat juga. Sebab Lambat kita juga. orang duduk dekat ujung. Oh juga. Slow Alamak. Okay, tak apa. Actually sebenarnya, alamak kalau gelap ni, macam mana dia buat Okay. Salah tak dengar balik, cibai betul lah. Sekejap, saya try share kan. Sekejap. Aku mute lah. Cik dah nampak dah? Nampak dah? Dah. Alhamdulillah. Okay. Saya tak ada apa-apa pun. InsyaAllah. Mungkin saya rasa internet slow ni. Saya rasa internet. Okay. So, lain boleh nampak yang lain? Boleh nampak? Fatim nampak? Dapat. Okay. Saya gerak dapat. Ada pergerakan tak? Ada kan? Ada. Okay. Alhamdulillah. Okay, baik. So, insyaAllah kita start mula kelas kita. Tadi saya bagi just maklumat saja. Okay, jadi ini adalah LA yang pertama, learning experience yang pertama. So, nama tajuk dia adalah Prepare Industrial Automation System Maintenance Requirements. Okay, actually sebenarnya ada 5 LA terlibat untuk automation system maintenance. Okay, actually sebenarnya dia modul ni sebenarnya rentetan daripada modul calibration yang kita buat pada sem lepas. So, bila kita buat assembly, bila masa buat assembly pemasangan tu, kita akan buat konfigurasi ataupun kita buat programming dia. And then lepas tu bila buat programming, kita akan buat calibrate supaya apa yang kita program, apa yang kita pasang peralatan pada MPS tu, dia dapat synchronize lah. Dia dapat apa yang kita mahu. And then sekiranya bila production dah jalan, ataupun mesin tersebut dah boleh digerakkan, boleh beroperasi. So kita untuk dalam masa tertentu, tempoh tertentu, kita dikehendaki untuk melaksanakan preventif ataupun maintenance, bukan preventif ataupun dipanggil apa, maintenance lah, penyelenggaraan. So penyelenggaraan yang perlu kita buat ni akan kita terangkan dalam kelas kita pada pagi ini. Baik. So kalau tengok rujuk kepada yang page yang kedua ni, kalau kamu perasan ni ada yang bawah tu CU501, CU501, 504, 505, 506. Okey, sorry, minta maaf. Untuk kompetensi unit automation system maintenance ni dia ada 6. Kosong dia ada 6. Lepas tu dia 3 credit hours. Dia ada 6 WA 01, 02, 03, 04, 05, 06. Tapi kalau kamu tengok situ 02, 03 tak ada, kan? 02, 03 tak ada. Kenapa? Sebab 02, 03 akan di-cover oleh modul electrical motor yang akan diajar oleh Haji Azli lah. Haji Azli. So yang modul ataupun tajuk-tajuk yang selain tu 1, 4, 5 dan 6 akan di-cover oleh saya. Okay, so ini kita requirement maintenance yang diperlukan. Kemudian untuk mechanical pun saya akan terangkan juga apa yang kita perlu selenggara peralatan-peralatan mechanical. Dan sebenarnya mechanical ni pun saya dah rujuk kepada cek site sebenarnya actually. Kalau mechanical ni biasanya kita lebih kepada mesin lah. Contoh yang kalau kamu ingat pada sem 1, sem 2 kamu selalu buat projek kan bersama dengan cek site. Contohnya kamu berhandle mesin grinding ke, mesin turning ke, dan mungkin saw machine ke, welding machine ke. So mesin-mesin yang kamu buat tu mesti kita kena buat senegara kan. Contohnya kalau ada coolant ni kita ganti coolant dia kan.
Kalau kita kena buat maintenance atau buat servicing, kamu kena buat servicing, itu pun dia diterangkan oleh Cik Syed pada kelas-kelas dia dalam mechanical workshop dan juga mechanical assembly. Okey. Jadi itu pun dah diterangkan oleh Cik Syed. Cuma mungkin teori dia saya akan terangkan lah. Amali dia kamu dah buat semasa kamu semester 1 atau semester 2 yang semasa kamu handle mesin-mesin lah. Cuba untuk electrical Haji Azli, saya akan sentuh untuk maintenance bahagian elektronik, control system, iaitu pada bahagian PLC kita, sebab control system yang mengawal automation kita ialah kita menggunakan PLC kan, PLC. Dan juga report lah. Of course lah, bila kita buat maintenance ke, kalau kamu ingat pada sen lepas kita dah belajar calibration. So lepas kita buat calibration mesti ada report. So sama juga maintenance, lepas kita buat maintenance kita kena ada report, laporan yang menunjukkan bahawasanya kita dah buat kerja, okay, supaya ada rujukan lah, seperti mana yang kita dah belajar pada sen lepas. Okay, baik. Seterusnya kalau kamu tengok ni, so di akhir pembelajaran kita, sebelum kita rehat nanti, so should be kamu pelajar dapat jelaskan senggaraan dalam sistem automasi. So bila saya sebut sistem automasi ni sebenarnya, iaitu dia satu sistem. Pecahan dia iaitu contoh dia ada mechanical parts, dia ada electrical part, dia ada electronic parts, dia ada controller part, and then dia ada pneumatic hydraulics, okay, and then combine dengan ICT. So bila dia combine ke semua ni, barulah dia akan jadi satu sistem automasi. Itu dah automation. Di mana kita programkan dia, kita pasang dia dan kita buat dia supaya dia boleh berjalan ataupun berfungsi seperti yang mana kita mahulah. Okay, apa itu senggaraan dalam sistem automasi? Okay. Sebab ni kita fokus pada automasi sebab kalau kita fokus pada satu bab dia mungkin banyak tapi kita fokus pada automasi saja. Dan kedua, kita boleh nyatakan objektif senggaraan. Apa tujuan, apa motif kita buat senggaraan ni? Jadi pelajar-pelajar boleh terangkan lah, kan, apa tujuan kita buat senggaraan ni. Kemudian yang ketiga, dapat nyatakan kategori senggaraan. Apa kategori senggaraan dia? Okey, kita ada senggaraan pencegahan, kita ada senggaraan baik pulih, kita ada senggaraan pembetulan. Benda tu semua tu akan saya terangkan dalam tajuk kita pada pagi ni, insya-Allah. Dan akhir sekali, pelajar dapat senaraikan jenis-jenis senggaraan pencegahan. Okey. So macam saya sebutkan tadi, ada beberapa kategori senggaraan. So di bawah antara satu contohnya ialah senggaraan pencegahan. So pencegahan ni ada pecahan lagi. Jadi saya akan terangkan dalam kelas kita pada pagi ini. Boleh Okay, kalau ngantuk tu boleh pergi toilet, tak perlu tanya saya. Especially yang Amur Farhan kalau pergi toilet tak ada masalah. Okey, boleh fokus pada kelas kita pada ini. Okey. So pengenalan senggaraan dalam sistem automasi. So definisinya, apa itu definisi senggaraan dalam sistem automasi? Iaitu kombinasi. Macam saya sebut tadi, combine. Maksudnya part-part, ada mechanical part, electrical part. Bila dikombinekan semua tu, dia akan jadi satu sistem automasi. Dia melibatkan proses teknikal dan hal-hal yang menghubungkan pergerakan sistem penyelenggaraan atau sama ada peralatan ataupun mesin. Okey. So tak semestinya automasi kita tu mesin kadang-kadang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk kita buat automasi tu juga pun kita kena buat senegara. Okey. Kemudian dia membolehkan peralatan dalam sesebuah sistem berfungsi mengikut pelaksanaan perancangan yang diperlukan. Maksud kat sini ialah kita buat senggaraan itu mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Sebab contohnya kalau kita buat penyelenggaraan, kita tak semestinya kita buat setiap hari. Okey. Penyelenggaraan tersebut mungkin kita boleh buat berkala. Contohnya dalam bentuk harian, dalam bentuk mingguan, dalam bentuk bulanan ataupun ikut suku tahun. Pun boleh juga kita suku tahun pertama, suku tahun yang kedua, suku tahun ketiga, suku tahun yang keempat. Sebab kita punya tahun ada 12 bulan kan. Okey, suku tahun pertama 3 bulan pertama dia buat satu penyelenggaraan. Suku yang kedua iaitu mungkin bulan April, Mac, April, Mei dengan Jun satu blok suku yang kedua. Dan begitu dan seterusnya.
Okey, kita boleh buat dalam bentuk sukuan. Okey, mungkin setahun sekali. Okey, berdasarkan kepada requirement yang diperlukan oleh mesin tersebut lah. Okey. Kemudian ia bagi mengesan dan ini salah ia bagi mengesan serta mencegah. Dia salah tu. Ia bagi mengesan serta mencegah daripada kegagalan fungsi dalam sesebuah peralatan. Okey. Orang kata macam kita kalau macam manusia kan, mencegah itu lebih baik daripada dirawat kan. Sama juga dekat mesin. Kita mencegah dia daripada kerosakan sebelum dia rosak. Macam kalau kita ada kereta, kita ada motor kan, yang biasa kita guna pakai kan. Of course lah, bila banyak pergerakan, lama-lama kelamaan ada dah benda-benda yang haus, benda-benda yang mungkin longgar, kan? Ada benda-benda yang mungkin berhabuk, jadi atau benda-benda yang mungkin lama-lama dia terhakis. So kita kena ganti atau kita kena buat penyelenggaraan. So tujuannya adalah sebelum dia rosak kita buat selenggara. Sebelum dia rosak kita buat penyelenggaraan. Okay, minta tolong siapa yang dah masuk tu kalau boleh offkan awak punya mic. Ada yang terleft tu kalau boleh masuk semula lah. Okay. Tapi tak apa, siapa-siapa yang terleft tu tak apa, kalau terlepas tu kamu masuk sekali lagi, ataupun mungkin kalau tak masuk mungkin kita boleh, nanti insyaAllah saya akan buat video, kamu boleh tengoklah dalam video dalam, saya akan upload dalam YouTube nanti. Okay. Kemudian macam saya sebut tadi, kita kena tujuan kita buat negara tu, kita akan kesan mana-mana peralatan-peralatan yang mungkin boleh mendatangkan kerosakan. Macam saya sebut tadi lah, mungkin tak tengok tayar dia nak haus, okay? Atau bearing tu mungkin dalam lama dia nak pecah ke kan, kita boleh tengok. Jadi bila kita tengok tu dia nak berlakunya kerosakan, maka kita cegah dia dengan kita ganti ke yang baru atau kita servisnya, ya. Supaya apa? Supaya untuk kita mengelakkan daripada breakdown mesin tersebut. Breakdown. Breakdown masa yang saya sebut macam dulu. Breakdown tu maksudnya yang saya sebutkan dulu, iaitu di mana kita sometimes sorry sekejap puasa dah telefon sekejap. Assalamualaikum, kelas amin. Apa kak? Okey, semalam bincang dengan Mohsin. Kalau dia datang, akak sudah ready dah? Tu lah. Ini PSC tu kak. Kalau dia jadual PSC. Ini PSC jadual. Khamis. Kenapa aku tak dengar? Okay, maaf tak apa, nanti saya akan cut mana yang tak perlu, nanti saya akan cut lah untuk kita punya video pada hari ini. Okay, baik. Yang seterusnya membolehkan peralatan berfungsi pada tahap optimum. Maksudnya bila kita buat selenggara ni, dia bukan hanya dapat mengelakkan daripada kegagalan ataupun breakdown kepada mesin tersebut. Kita juga boleh mengoptimumkan dia punya kefungsiannya. Sebab macam saya kata tadi, bila kita buat mesin ni, lama kelamaan dia punya performance mesin yang kita pakai tu dia akan menurun. Okay, menurun ni maksudnya mungkin
dari segi mungkin alignment dia lari, okay? Dia punya pergerakan dia yang tak accurate, okay? Kalau melibatkan pengukuran tak berapa tepat, okay? Jadi dia tak ada pada tempat yang optimum lah. Dia tak boleh nak gunakan secara optimum. Jadi apabila kita buat selenggara ni, dia secara tak langsung dapat membolehkan kita punya peralatan atau mesin kita tu dapat digunakan berfungsi secara optimum lah, macam tu. Okay. Okay, next seterusnya, apa perkara yang perlu ada pada senggaraan? Apa perkara? Okay. Yang pertama, sistem kertas kerja. Minta maaf, S pun tak ada. Nanti saya betulkan. Sistem kertas kerja yang baik dan sempurna. Of course, apabila kita nak buat dalam negara, melibatkan kos, especially kos-kos yang tinggi, sometimes kita perlu perancangan. Perancangan sebab selain daripada perancangan, kita kena buat penjadualan. So kadang-kadang kita perlu propose untuk pembelian barang-barang. Jadi contoh macam dekat AIP sendiri pun, contoh kalau katakan mesin tersebut melebihi had kos yang perlu kita buat penyelenggaraan, so macamnya biasa ketua bahagian atau ketua jabatan dia akan buat proposal lah supaya untuk pembelian barang untuk penggantian. Mungkin kita minta special budget lah untuk buat penggantian kepada peralatan atau komponen-komponen yang mungkin akan rosak pada mesin-mesin. Sebab especially untuk pengetahuan kamu, mesin ni sebenarnya makin lama makin mahal sebenarnya dia punya peralatan komponen. Jual murah tapi nak beli peralatan dia tu, komponen-komponen kalau sekiranya dia rosak, dia mahal. Pasal mungkin sebab tak ada keluaran lagi. Dia dah macam rare punya barang lah. Dia rare punya barang, dia tak ada keluaran produk tu lagi, tak ada barang-barang untuk dia punya spare part dia tu. So dia punya cost tu akan lebih tinggi. Kan? Macam tu lah. Kemudian yang kedua, perancangan dan penjadualan kerja. Macam saya sebutkan tadi lah. So bila kita buat penyelenggaraan, kita kan ada penjadualan. Kita ada perancangan. Contoh kalau mesin yang kita nak buat tu, mesin grinding kan, grinder yang kamu buat tu, kita kena rancangkan dia bila masa kita nak buat senggaraan kepada mesin tersebut. Kita bukan tak boleh kita suka-suka kita buat, okay, bulan lepas dah buat, bulan depan tak perlu buat dah. Tak boleh. Kita kena tengok, kalau sekiranya dalam manual, sebabkan kita beli peralatan mesin kan, dia akan ada manual dia kan. Kat situ dia ada bagi dia punya prosedur pada mesin tersebut. Prosedur maksudnya mungkin dia kata okey, jangka hayat mesin ni mungkin perlu tukar, katakan bearing ni kena tukar 2 tahun sekali. So kita kena ikut dah. Kalau katakan belting, dia ada guna belting kita perlu tukar katakan 3 bulan sekali. So kena tukarlah atau setahun sekali. Begitulah. So kita kena ada perancangan. Kita kena ada buat penjadualan kerja. Jadual kerja tu masa jadual kerja selain daripada jadual kerja mesin, kita juga kena buat penjadualan kerja maintenance orang yang nak repair. Macam itulah. So kita kena buat. Dari segi cost dia, okey. Kemudian yang ketiga, latihan. Of course lah. Bila kita buat selenggaraan, mesti ada latihan. Dia bukan hanya kita boleh orang yang kita nak suruh tu orang yang tiada latihan. So kita kena ada latihan jugalah, especially orang-orang yang pakar untuk buat penyelenggaraan. Okay. Kemudian of course kita kena buat laporan. Laporan bila kita dah siap semua tu penyelenggaraan, kita kena buat laporan. Tujuannya untuk kita pastikan bahawasanya apa yang kita buat tu direkodkan. Kenapa? Macam saya sebut tadi, sekiranya berlaku kerosakan susulan daripada kita buat selenggara tu, kita boleh rujuklah. Maknanya contoh kalau katakan sebelum kita tukar bearing, tiba-tiba rosak. Sebelum dia okey je, dia tukar bearing rosak. Jadi kita tengok bila ada report, kita dapat dia dah pernah si Ahmad ni dah pernah tukar bearing. So kita tahu mungkin sebabkan bearing yang kita tukar tu mungkin salah pasang ke, ataupun kita gunakan bukan genuine part dia. Okay, mungkin kita guna part number yang lain yang tak sesuai dengannya, sebabkan dia rosak. So kita tahulah. So tak perlu kita nak cari kerosakan tu di mana-mana kan. Okay, kita boleh fokus pada tempat yang mungkin berkemungkinan rosak tersebut dah. Okay. Kemudian seterusnya, bengkel alatan kerja yang lengkap dan sempurna. Ini pun salah satu contoh lah. Contoh nak buka spana, kalau spana tak ada pun payah juga kan. Nak buka screwdriver pun tak ada, payah kan. Jadi kena ada peralatan, kena ada dengan komplit dah. Dan juga kadang-kadang peralatan ni kadang-kadang sometimes kita kalau tak ada peralatan pun kita mungkin boleh design lah. Contoh mungkin kita boleh buat jig
atau jig. Jig ni adalah satu mesin yang simple, digunakan untuk memudahkan kita punya kerja dah. Jig dulu kalau saya ingat saya pernah masuk 4 tahun lepas kat Mechatronic, dengan Mechatronic saya pernah tengok syllabus lama, dia ada satu modul dipanggil Jig and Features. Jig and Features ni maksudnya kamu kena design jig tersebut, satu mesin, kamu kena design sendirilah jig tersebut, mesin tersebut untuk kegunaan mungkin pemudah cara lah manusia. Contoh kalau katakan nak buka skru tu tak nak pakai screwdriver, mungkin kamu ada satu benda alat yang kamu gunakan untuk buka buka skru tersebut. Gangguan sikit ada orang. Okey, yang lain setakat ni boleh? Saya baca cakap takut suara-suara. Boleh? Boleh je, boleh. Okey. So tak kisah kamu nak dengar saya cakap ni, kamu sama ada kamu tidur ke, bukan tidur lah, berbaring ke, duduk ke, sambil itu kamu berjalan-jalan ke, kan, tengok-tengok saya atau pergi wakaf ke, kan, nak tengok suasana, kan, tak semestinya dalam bilik dia terperuk je, kan, pun boleh, tak masalah. Tapi yang penting kamu cuba attend lah kelas kita pada pagi ni. Okey, so tadi saya sebut tadi kan, mesti ada kepentingan, mesti ada tujuan kita buat selenggaraan ni. So apa tujuan dia? Apa objektif dia? Apa keperluannya? Apa peranan selenggaraan ni kepada mesin-mesin atau peralatan kita? Okey, yang pertama, memastikan peralatan yang beroperasi pada kapasiti yang tinggi. Kan? So maksudnya macam saya sebut tadi kan, dia punya kapasiti macam tahap dia level dia dapat yang kalau katakan dia boleh level yang level 5, dia boleh sampai 5. Macam itulah. Maksudnya dia boleh beroperasi secara optimum. Kan? Maknanya kalau kita nak jalan, katakan mesin tu boleh beroperasi 12 jam. Dia boleh buat beroperasi 12 jam. Ada dia boleh bertahan 24 jam. Dia boleh jalan 24 jam. Macam itulah maksudnya. Dia boleh bertahan, kan? Supaya maksudnya kalau 24 jam pun dia tak akan breakdown. Macam tu maksudnya. Yang kedua, meningkatkan kapasiti pengeluaran. Ini maksudnya produk kita lah. Okay. Sebab apabila berlaku kerosakan pada kita punya mesin, of course dia akan breakdown. Bila breakdown tu kadang-kadang kita, contoh kalau dekat kilang kat industri, kita gunakan robot, arm robot. So arm robot mungkin digunakan untuk memasang pintu kereta katakan. So katakan tiba-tiba hari tu robot tu rosak, dia tak boleh nak pasang pintu, dia tak boleh nak angkat pintu tu untuk lekatkan pada pintu, nak pasang pintu tak boleh. Takkan kita manusia nak angkat pintu tu, nak pasang kan? Berat dah kan? Mungkin boleh, tapi susah kan, mungkin nak kena pakai 2-3 orang bekerja kan untuk memasang pintu kereta. Tapi dengan bila ada robot, dia akan memudahkan kerja manusia. Tapi in case kalau katakan dia rosak, so hari tu kalau katakan boleh keluar 100 buah kereta, mungkin tak dapat keluar lah. Mungkin tak dapat produk tu tak boleh dapat kita nak keluarkan seperti mana yang kita target pada hari tu. Macam tu. Yang ketiga, meningkatkan kualiti produk dan mengurangkan kesilapan. Sebab kenapa kualiti produk? Sebab sometimes macam saya sebut tadi dah. Contoh tangan robot, kita main tangan robot lah, robot macam saya sebutkan sebelum ni kan, kita buat calibration. So tangan robot tu dia ada gripper untuk memegang bahan ataupun komponen yang kita pasang pada produk kita tu. Kan lama-lama robot tu mesti kita ada lapisan untuk mengelakkan daripada scratches atau cala kan. Sebab kalau kita letak besi dengan besi atau besi dengan plastik, apa jadi? Kita punya produk tu akan cala kan. Mungkin kemik ataupun cala. Jadi kita mungkin letak getah ke rubber ke kan kat tangan robot tersebut untuk mengelakkan daripada dia scratches ataupun dia cala. Jadi kalau sekiranya lama-lama benda tu akan haus. Getah tu akan haus kan. Bila haus tu mungkin dia kita dah teaching dia dah grip, tiba-tiba dia akan jatuh, dia longgar. So bila longgar tu apa jadi pada kualiti kita punya produk? Jatuh, pecah katakan. Jadi rosak. Kan kalau jatuh tu dia tak rosak, mungkin dia akan scratches. So dia akan, kalau katakan QC, kena ada QC yang bahagian yang memeriksa kualiti produk tu. Mungkin kalau dia tak perasan, dia pasangkan juga, dia hantar ke customer dapat produk yang tak kualiti lah. Kan? Jadi dengan cara kita buat penyelenggaraan ni, secara tak langsung dia dapat meningkatkan kualiti produk yang kita hasilkan.
dan juga dapat mengurangkan kesilapan. Okey. Seterusnya, mengurangkan penggunaan tenaga. Okey. Sebab macam saya sebut tadi, ni pengalaman saya lah. Pengalaman saya masa saya kerja kilang dulu, saya handle satu mesin dia panggil pick and place. Okey, misalnya kita nak pick and place maksudnya kita sebab line saya tu dia gunakan conveyor rantai conveyor. So bila pallet tu jalan atas conveyor tersebut sampai ke tempat tu, dia nak pergi ke sebelah, ada tu mesin ni yang akan angkat pallet tersebut, dia akan hantar ke sebelah. Dia akan hantar ke lokasi yang depannya tu lah. So dia punya mesin tu pick and place ketika tu dia rosak. So production tak jalan. So apa dia buat? Kena panggil operator, mungkin 2-3 orang operator ni angkat pallet tersebut untuk letak sebelah. Sebab kalau tak angkat, jadi produk tersebut tak boleh pergi pada stesen-stesen yang seterusnya. So dia akan stuck kat situ. Jadi kat situ dia akan menggunakan sumber tenaga. Dia akan gunakan tenaga manusia lah untuk menggerakkan mesin yang tak boleh pakai tu. Masa tu mungkin mesin tu tak boleh pakai, satu hari boleh breakdown. So bayangkan kalau kata 3 orang pekerja tu kita boleh buat kerja-kerja lain, tapi kita gunakan untuk membantu mesin tersebut, apa jadi? Kat situ dia akan menggunakan tenaga lah kan, tenaga kerja manusia. Okey. Kemudian dah meningkatkan keselamatan, of course lah kan. Dan ni mesin-mesin yang kalau tak senegara ni, kalau kereta sendiri kalau tak senegara apa jadi? Tayar tak dibuat maintenance tayar. Apa jadi pada kita punya keselamatan? Brake kita tak buat maintenance. Apa jadi? Boleh menyebabkan bahaya kepada pengguna jalan raya lah kan. Okay, boleh menyebabkan kematian kan. So tak ada keselamatan. Ataupun kalau komponen-komponen elektronik, kalau kita tak buat penyelenggaraan, mungkin contohnya macam saya sebut dulu ada satu mesin dia panggil high pot tu tujuannya dia akan testing kita punya barang tu. Kalau katakan kena sampah peti, dia boleh grounding kan dia. So kalau katakan mesin tersebut tak dapat detect, so apa jadi pada customer? So dia akan menyebabkan bahaya risiko kepada customer. Okey. Kemudian memanjakan hayat peralatan, of course lah. Bila kita buat senegara, dia akan memanjakan kita punya hayat peralatan ataupun mesin tersebut. Dan menggalakkan kerja pasukan. Inilah kita, kadang-kadang kita buat penyelenggaraan ni, bukan kita seorang yang buat. Dia perlukan teams yang bersama-sama untuk kita buat penyelenggaraan. So kalau bila kita buat penyelenggaraan ni, dia secara tak langsung dapat juga memupuk kerja-kerja berpasukan. Ini salah satu contohnya. Kemudian menghasilkan dan menganggarkan kos minimum untuk segala peralatan. So bila kita buat penyelenggaraan, kita boleh minimumkan kita punya kos tu. Maksud saya gini, contoh bulan ni kita ganti bearing katakan. So 3 bulan akan datang, okay, kita tak perlu ganti bearing lagi sebab kita dah pernah ganti bearing. Kita boleh ganti benda-benda lain. Maknanya kita ganti tu, kita akan ikut bulan ni ganti barang ni, bulan depan ganti barang ni, bulan seterusnya ganti barang. Maksudnya kita bukan barang yang sama. Kita boleh buat rotation penggantian barang tersebut. Jadi kita boleh anggarkan kos yang perlu kita tampung untuk kita buat penyelenggaraan. Macam itulah maksudnya. Okay? Apa lagi yang kamu tahu agar kamu boleh buat selit objektif penyelenggaraan? Okay, ni kalau masuk ujian ke, kamu boleh fikir sendirilah apa kebaikan kita buat senggaraan pada mesin dan juga peralatan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada jenis-jenis aktiviti senggaraan. Okey, so aktiviti senggaraan sebenarnya dia boleh kita kategorikan kepada 3 kumpulan besar. Okey, dia ada 3 kumpulan besar, iaitu senggaraan pembetulan, yang kedua senggaraan pencegahan, dan yang ketiga senggaraan kerosakan. Ini kita buat selepas berlakunya kerosakan. Kalau sekiranya senggaraan kerosakan ni biasanya kita akan buat sekiranya setelah mesin kita tu rosak, baru kita buat senggaraan tersebut. Tapi biasanya kita akan buat senggaraan pembetulan dan pencegahan. Nampak pembetulan tu sama macam kerosakan kan? Betulan kan kerosakan macam lebih kurang sama kita betulkan dia. Kan? Kalau rosak mesti kita betulkan lah, betul tak? Tapi pembetulan ni lebih kepada konfigurasi, lebih kepada alignment, lebih kepada senggaraan dengan penyelenggaraan ni sama. Senggaraan sama lah. Sebenarnya penyelenggaraan sama je. Tapi sebab dalam nota dia tulis senggaraan, saya follow je senggaraan. Sebenarnya penyelenggaraan sama je. Senggaraan dengan penyelenggaraan benda yang sama.
Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil maintenance kan. Dia sebagai maintenance, sebagai automation system maintenance. Okey. Jadi pembetulan ni lebih kepada macam kita buat parameter. Parameter ni maksudnya kita buat offset kepada mesin kita. Mungkin mesin kita menggunakan software. Software tu mungkin dia ada alignment kan. So kita boleh setkan parameter tersebut pada mesin kita. Dan sekiranya in case kalau katakan parameter tersebut tidak bersesuaian dengan mesin kita, kita boleh buat pembetulan. Itu maksudnya sengkernaan pembetulan. Okey. Dia bukannya kita ganti spare part tu. Bukan. Pembetulan tu lebih kepada more kepada macam parameter data lah pada mesin kita. So insyaAllah nanti kita go through pada yang the next. Kita punya kelas kita apa lagi ni. Okay. So dia 3 kumpulan besar. Dan kita tengok dia punya pecahan dia. Okay. So senggaraan atau maintenance. Okay. Aktiviti kemajuan dan juga aktiviti senggaraan. Okay. So dia punya hasil daripada senggaraan yang kita buat tu seperti yang saya sebutkan tadi, dia dapat memanjangkan hayat mesin tersebut. Kemudian dapat memendekkan masa senggaraan. Ya, sebab kalau bila berlaku suatu breakdown, sometimes kadang-kadang dia memakan masa yang lama untuk kita baiki. Dia bukan sebab lama tu bukan apa tau. Sebab bila kita dia jalan tiba-tiba dia mati, breakdown, kita kena fikir apa? Kita kena cari, of course kita kena cari punca kerosakan tersebut. Yang kedua, bila dah tahu punca kerosakan, so kita kena sedik barang-barang. Kan? So barang-barang tu kadang-kadang bukannya on the spot kita boleh dapat time tu juga. Sometimes kita kena order. Mungkin tak dekat Malaysia, mungkin kita order kat luar negara. So mungkin barang tu sampai pun pendian, mungkin lambat. Okay. Dia berbeza dengan kita buat senegara. Bila kita buat penyelenggaraan, kita nak set, okay, katakan minggu depan kita nak buat penyelenggaraan tukar bearing. So apa kita nak buat? Kita of course lah kita akan kena sediakan barang tu dulu kan. Sebelum datangnya hari penyelenggaraan kita nak buat. So kat situ kita dah ada perancangan kat situ. Dia berbeza dengan kalau kita buat kalau berlakunya breakdown. Okay, bila breakdown, dia punya masa kita nak buat penyelenggaraan tu akan lebih panjang. Okay. Kemudian mengelakkan senggaraan berulang-ulang ataupun repeater. Okay. Sebab contohnya kalau kita buat senggaraan ni, contoh kalau kita buat berlaku kerosakan, sometimes kadang-kadang kerosakan tu dia akan berlaku lagi. Okay. Tapi bila kita buat senggaraan, kita dapat mengenal pasti masalah lain. Dia tak mengenal sebenarnya. Contoh kita nak buat tukar bearing. Masa tukar bearing kita nampak, nak ni macam longgar lah. So kita ketatkan. Okay. Jadi taklah kadang-kadang bila kita buat, kalau kita buat senggaraan tu, kita akan dapat benda tu yang akan berlaku kan. Sampai-sampai kita buat tukar bearing tu, kita buat benda lain. Kita buat servis lain. Macam tu dah maksudnya. Okay. Kemudian yang kedua sebelah tu, aktiviti senggaraan. Apa yang kita buat mengelakkan kegagalan dan juga membaiki kegagalan. Maksudnya kita buat senggaraan tu, kita akan tujuannya untuk prevent dan kita korektif. Maksudnya kita prevent kita elakkan daripada dia berlaku kerosakan dan kita korektif, kita betulkannya. Itu apa aktiviti senggaraan. Okey. So ini ada A, ada B, kadang-kadang kamu tengoknya ada A, ada B. Sebenarnya kalau saya nak buat satu page ni dia panjang. Dia sebagai sambungan lah. Untuk A ni kan. A ni sambung sini. Dia sebenarnya bawah dia sambung lagi bawah ni. Yang ni B ni sambung bawah ni lagi. Dia pecah-pecah lagi kan. Sebab kalau saya buat page satu page ni dia tak cukup ruang. So saya buat A sambungan A ni macam B ni. Dia konsep macam flowchart gitu. Okey. So A dengan A ni kan. Okay, sambung bawah ni lagi. So senggaraan pembetulan korektif. Yang B ni dia ada senggaraan pencegahan dan juga senggaraan kerosakan. Ni kalau kamu tengok ni adalah kita punya kategori senggaraan. Dia ada senggaraan pembetulan ataupun dibagi sebagai korektif, senggaraan pencegahan ataupun dibagi sebagai preventif dan juga senggaraan kerosakan ataupun breakdown. Okey. So apa itu senggaraan pembetulan? Tujuannya adalah meningkatkan keupayaan peralatan serta mengenal pasti punca masalah. Ini kolektif lah. Kalau senggaraan pencegahan pula memastikan peralatan dapat berfungsi seperti sepatutnya. So maksudnya kita cegah dia sebelum dia berlaku kerosakan. Tetapi kalau senggaraan kerosakan ni akan dilaksanakan setelah berlakunya kerosakan. Okay, dia ada pecahan lagi. Di bawah senggaraan pencegahan ni dia ada pecahkan lagi, bawah dia ada dua, dipanggil sebagai
pencegahan seggaraan berasaskan masa ataupun time based maintenance TBM, dan juga berasaskan keadaan condition based maintenance ataupun CBM. Nanti saya terangkan dalam the next class nanti akan ada tajuk ni lah. Apa itu TBM, apa itu CBM. So TBM dan CBM ni di bawah seggaraan pencegahan preventif. So di bawah pencegahan preventif ni dia ada pecah kepada dua, TBM dengan CBM. Apa itu TBM? Time based maintenance. Dia ikut sedar masa, tempoh masa. Kalau CBM ni dia tengok condition. Kalau kita nak condition dia macam okey, perlu buat tak? Tak perlu, tak payahlah. Kalau macam nampak macam condition macam tak okey je kan. So kita akan buat CBM lah. Macam tu. Boleh cukup minum. Okey. Boleh setakat ni? Ke dah sampai tangkap ni? Ke sampai muar ni? Boleh Boleh, Encik. Alhamdulillah. Risau saya buka tak nampak. Saya seorang je cakap. Kalau kat kelas ni saya boleh buat two way communication. Kalau macam ni boleh buat two way communication. Tetapi dengan kualiti kita punya internet ni kadang-kadang dia suara robot kan. Jadi kita takut kamu mengganggu pendengar-pendengar yang lain kan, ataupun pelajar-pelajar yang lain. Jadi kalau macam kita buat two way communication dalam kelas, dia lebih mudah. Saya boleh nampak, okay, mata-mata dah malap, saya boleh tegur kan. Ni saya tak nampak siapa punya mata ia dah malap kan. Okay. So kalau katakan kamu nak take file, insyaAllah kita akan take file nanti dalam 9.30 untuk beri laluan untuk kamu rehat lah. Okay. Kemudian kita go through kepada setiap senggaraan ni. Tadi kalau kamu tengok, dia ada senggaraan pencegahan, dia ada senggaraan pembetulan, dia ada senggaraan kerosakan. Ada 3 kategori ni. Okay, so kita go through satu-satu. Kita masuk pada senggaraan pembetulan yang pertama kali. Apa itu senggaraan pembetulan? Merupakan kerja-kerja pengubahsuaian atau modification pada peralatan, mesin ataupun kelengkapan sistem. Okey. Contohnya, kita nak upgrade. Dia biasanya kita nak lebih kepada upgrade lah kita punya mesin. Ataupun mungkin kalau macam saya sebut tadi, kalau kita gunakan apps, kita gunakan aplikasi ataupun dia ada software. Mesin tersebut ada software dia dah. Nanti kalau kamu guna macam saya sebut tadi, ada satu mesin dipanggil PCB prototyping yang saya kata 170,000 tu, barang-barang tu kamu boleh tengok dekat bilik lab elektronik tu, mesin tu kecil je. Harga 172,000. Tujuannya untuk kita buat litar dan kita buat dia akan print litar kita tu pada PCB. Okey. Dan PCB mesin tersebut dia ada software yang kita install dekat laptop atau PC. So kat situ kita kena setting lah, kita kena buat kena setkan parameter. Contoh kalau macam drill ni berapa diameter dia, berapa dia punya dia punya jarak antara bit screw tu dengan dia punya PCB kan. Jadi dia boleh offset. Kita boleh ubah parameter tu dalam software. Okey. Jadi biasanya kadang-kadang bila kita buat penyelenggaraan pembetulan ni, kita boleh ubah. Okey, sometimes kadang-kadang bila kita buat kedudukan jarak bit screw tu pada PCB kita, mungkin dia punya motor tu mungkin atau rantai tu mungkin dah kendor ke, so kita boleh buat modification. Okey, itu saya kata yang itu saya sebutkan sebagai senggaraan pembetulan. So kita betulkan sebelum offset tersebut, kita betulkan parameter tersebut supaya apa yang hajat kita nak dapat ditepati lah. Okey. So ataupun kadang-kadang kita nak upgrade mesin kita dah tak tambah. So bila masa kita upgrade tu, kadang-kadang dia tak kena dengan jiwa kita ataupun dia tak kena dengan kita punya kehendak. So kita mungkin kena buat pembetulan lah. Pembetulan itu dipanggil sebagai senggaraan pembetulan. Kemudian ia dilaksanakan selepas hasil kajian dan penganalisaan dibuat pada sistem log atau eksperimen ke atas hasil produk yang dihasilkan pada mesin yang terlibat. Apa maksudnya? Ataupun juga senggaraan pembetulan ini juga dibuat setelah kajian dilaksanakan ataupun eksperimen. Contohnya kadang kita hasilkan satu produk lah. Okey, produk ni kalau kata kita buat
setting macam ini pada mesin tersebut, dia akan keluar produk macam ini. Kalau kita setting macam ini, set macam ini pada mesin tersebut, dia akan keluar produk macam ini. Jadi kita tengok, macam ni hasil dia lagi bagus lah. So kita ambil produk yang bagus tu, yang hasil produk yang bagus tu untuk kita tetapkan parameter pada mesin tersebut. Itu maksud saya. Faham tak? Maknanya kita buat, maksudnya kalau kita buat macam kita buat test run lah pada kita punya produk atau pilot test tu, kita tengok pada produk kita tu hasil dikeluarkan oleh mesin yang keluarkan produk tu, mesin kita tu macam mana bagus. Kalau produk tu macam bagus je, sesuai bagus dah. So kita set kan. Kalau kata tak bagus, selagi tu kita akan ubah dia punya modification pada dia punya parameter data pada mesin tersebut. Okey. Kemudian senggaraan pembetulan juga perlu dilaksanakan pada setting komunikasi pada persian yang digunakan bagi mengawal peralatan mesin. Ini saya sebutkan tadi lah. Maksudnya biasanya kita perlu melaksanakan pembetulan tersebut mungkin pada konfigurasi atau pada setting mesin tersebut, dan juga mungkin dan semestinya pada perisian mungkin dia punya skru dia ke ataupun kedudukan jarak dia ke, tu kita buat lah. Itu maksudnya pembetulan. Maknanya dia tak perlu penggantian barang tau. Dia cuma buat betulkan, mungkin adjust sikit-sikit. Okey. Kalau macam alignment dia lari, kita betulkan sikit alignment dia. Macam tu lah. Macam yang tahun lepas kalau tengok ada pelajar yang buat, grup yang buat, tak semua grup sebab tak sempat buat, yang buat apa tu, conveyor kan. Dia dah buka pasang, tiba-tiba lari. So kita buat pembetulan, kita calibrate semula. Calibrate tu sebenarnya lebih kepada macam pembetulan lah, calibration yang kita buat tu. Okay. Okey, yang seterusnya senggaraan pembetulan. Kita masuk pada senggaraan pencegahan. Apa itu senggaraan pencegahan ataupun preventif? Tadi itu korektif, ini preventif. Okey, bersifat mencegah. Saya kata cegah dulu sebelum kita ubat. So kita sebelum dia rosak, kita cegah dulu sebelum dia rosak. So dia mengikut semasa yang ditetapkan, mengawal kemungkinan berlakunya kegagalan serta kemerosotan prestasi sesebuah mesin dan peralatan. Okey. Jadi macam yang saya sebut tadi, di mana kita nak mengelakkan daripada berlakunya breakdown lah sebenarnya, ataupun dia punya performance dia down lah, ataupun performance mesin tersebut menurun. Okey. Dan dia secara tak langsung dapat menanjungkan tempoh usia peralatan atau mesin. Sebab itulah kalau kamu tengok mesin kamu tu walaupun tahun 2000 pembelian dia, 2001, 2000 masih lagi kamu boleh pakai kan sampai sekarang. Sebab apa? Kita setiap tahun saya atau Encik Syed, biasa saya cakap dia akan mendengar saya apa perkara-perkara yang perlu dilaksanakan preventif pada mesin tersebut. Tapi biasanya Encik Syed kadang-kadang dia rosak pun dia tanya, dia beritahu kan. Kalau kamu perasan kadang-kadang mesin tersebut tak boleh pakai, tiba-tiba boleh pakai. Sebab dah rosak baru kita buat penyelenggaraan. Itu sebenarnya tak betul sebenarnya. Sepatutnya kita kena buat penyelenggaraan ikut tempoh masa yang ditetapkan supaya sebelum dia mesin tu rosak, kita dapat kita dapat pastikan dia dapat berfungsi dengan baik. Contoh macam mesin tenis ni cukuplah. Kita ada 2 mesin tenis kan kat bengkel tu kan. Bayangkan tiba-tiba satu rosak. So apa yang berlaku? Hanya satu mesin saja yang boleh pakai. So semua pelajar akan pupu kepada mesin tersebut. So guys tu akan berlaku bebanan pada mesin kan. Sepatutnya kalau ada 2 tu mungkin kita boleh buat balancing kan. Kita boleh buat kerja-kerja secara load balancing kan. So yang ni boleh pakai 10 orang, so taklah bebankan satu mesin je kan. Bila rosak apa berlaku? Kadang-kadang mesin rosak, kadang bulan-bulan tak boleh pakai. Mungkin sebabkan kos. Masa rosak tu kita tak ada duit nak gantinya kan. Jadi senggaraan pencegahan ni sangat penting supaya kita punya mesin tidak berlaku breakdown. Okey, seterusnya memerlukan kos yang tinggi bagi memastikan peralatan mesin gagal berfungsi. Okey, jadi pemerhatian kos ni kadang-kadang sometimes dia perlukan kos jugalah. Tapi kos dia ni sebenarnya walaupun kita kata kos tu tinggi, sebab dia kena sentiasa, dia macam bulan ni keluar duit nak buat maintenance. Bulan depan
keluar duit lagi buat maintenance. Lepas keluar lagi buat maintenance. Tetapi dia punya impact dia ataupun implikasinya mesin kita jarang akan berlaku kerosakan. Sebab bila saya beritahu tadi, bila kita berlaku kerosakan, sometimes kadang-kadang dia melibatkan kos lagi tinggi. Ataupun bila rosak tersebut, dia mengganggu kita punya produk kita tu. Nak hasilkan produk kita tu, dia terganggu lah. Maksud hari tu tak boleh pakai mesin tu, kita tak boleh guna mesin tersebut, so tak boleh nak keluarkan produk. Ataupun macam saya sebut tadi dah kan, bila berlaku kerosakan pada mesin kamu kat bengkel, kamu tak boleh pakai mesin tersebut. So kat situ dah akan mengganggu pembelajaran kita pula. Itu dari segi dalam bentuk pembelajaran. Kan kalau kat kilang, macam tu juga. Okey. Jadi, sekarang pencegahan ni memang kita pakaikan kos yang tinggi sebab kita akan sentiasa menggantikan peralatan-peralatan tersebut, tetapi efek dia, yang saya sebut tadi, dia akan memanjangkan hayat tempoh mesin kita. Okay. Seterusnya kita tengok apakah kriteria senggaraan pencegahan. Apa kriteria dia? Apa sifat-sifat ataupun dia punya kriteria dia? Jadi biasanya senggaraan pencegahan ni dilakukan secara rutin atau berulang-ulang pada tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya kalau kita dah setkan minggu depan yang ada buat pencegahan, so kita dia dilakukan secara rutin lah. Kadang-kadang rutin tu misalnya kalau tukar minyak hitam, kita memang tukar minyak hitam je lah, tukar oil filter je. So dia akan secara rutin. Okay. Melibatkan aktiviti senggaraan dari peringkat yang mudah sehingga kompleks. Biasanya, ialah of course lah akan sampai senggaraan ni, kalau katakan yang mudah tu kita akan buat sentiasa akan buat lah. Tapi kalau melibatkan kompleks ni, biasanya kita akan setkan satu tempoh masa yang mungkin tak ada production, atau mungkin waktu tu kalau katakan kilang bercuti, ayah cuti kan, semua operator bercuti kan, so production tak jalan. Waktu tu kita kena buat lah. Kalau dia melibatkan implikasi yang kompleks ataupun melibatkan masa yang panjang untuk kita buat penyelenggaraan tersebut, so kita kena buat ada tempoh masa yang ditetapkan lah. Okay. Kemudian kebiasaannya melibatkan komponen yang sentiasa bergerak. Biasa senggaraan yang kita buat ni biasanya benda yang bergerak. Macam saya kata tadi, minyak, bearing, belting, apa lagi. Benda yang selalu bergerak tu, yang kita akan buat selenggara. Part komponen yang selalu buat ada pergerakan tu, yang akan kita buat penyelenggaraan. Itu yang kita buat untuk pencegahan. Sebab bila berlaku pergerakan ni, biasalah dia akan lama-lama akan haus, haba, kan, kotor, kan. Jadi kita kena buat penyelenggaraan. Okey. Kemudian memerlukan peralatan senggaraan. Ini memang kena ada lah. Tak ada peralatan macam mana nak buat senggaraan kan. Okey. Masih lagi dalam senggaraan pencegahan, iaitu berkenaan dengan apakah jenis-jenis senggaraan pencegahan. Okey, macam saya sebutkan tadi kan, kita ada 3 kategori senggaraan. So salah satunya adalah senggaraan pencegahan. Pencegahan ni ada terbagi ada 4 jenis lagi. Ada 4 bawah dia, dia punya kluster ataupun dia punya jenis-jenis senggaraan pencegahan. Apa dia? Yang pertama dipanggil sebagai senggaraan berkala atau berjadual. Iaitu dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan walaupun mesin masih boleh beroperasi. Inilah kalau kita buat senggaraan mengikut jadual atau berkala. Kemudian senggaraan jenis ini memerlukan penetapan jadual ataupun skedul yang diperlukan oleh mesin untuk diselenggara. Nama pun berkala kan, nama pun berjadual. So senggaraan ni kita buat dalam bentuk berkala, dalam bentuk berjadualan. So dia ada jadual. Ada tempoh masanya lah. Maksudnya kalau katakan minggu ni ada buat, minggu depan kena buat, dia by minggu ke, by bulanan ke, saya sebut tadi by harian ke, kan. Mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Itu yang pertama, senggaraan berkala ataupun berjadual dalam senggaraan pencegahan. Okey, dalam senggaraan pencegahan apa lagi? Yang kedua dipanggil sebagai senggaraan ramalan atau jangkaan. Macam kita tengok, mesin ni macam minggu depan nak kena buat senegara lah. Nampak macam tak betul condition dia. Kan? Maksudnya kita jangka kan. Maknanya kalau katakan, sepatutnya benda ni dah setahun tak pernah tukar barang ni. Takut-takut tiba-tiba dia memang okey, tiba-tiba tak okey. Masalah juga kan. So kita kena set satu hari. Tukar. Macam tu. Dia macam jangka lah. Kita macam ramal. Macam ini macam tak pernah tukar lagi belting ni. Takut-takut putus kan, masalah juga kan. So kita kena tukar lah. Sebelum dia rosak kan. Tu kita panggil sebagai ramalan atau kita jangkakan. Biasanya orang-orang yang pakar lah. Orang yang biasa dengan mesin ni. Kau dah pernah tukar tak belting ni? Tak pernah tukar kan?
minggu depan tukar. Ataupun bertani kau tukar. Macam tu. Dia buat persenggaraan pencegahan tu mengikut ramalan, mengikut jangkaan dia. Okey. Ditentukan oleh pakar mesin atau berdasarkan kepada jangkaan seperti yang dinyatakan dalam manual mesin. Contohnya mesin tu kata, okey, spare part ni kena tukar setahun sekali. So kita kata, dalam manual ada tukar, kena tukar, tapi kita tak tukar lagi. So kita, sebab manual pun dia tak specified berapa tempoh masa komponen tu kan. Dia kata okey setahun kena tukar. Sebab dia takut kalau lebih setahun, lama-lama dia boleh haus, dia boleh rosak kan. Sebab tu dia ada jangka hayat dia. Kemudian biasanya dilaksanakan pada mesin yang mempunyai kondisi kurang baik. Macam kita tengok macam berbunyi, ada bunyi kan, ada bau hangit ke. Kita dapat merasakan kan. Tu yang macam ramalan lah. Macam saya kata lebih suka macam bomo kan. Pegang kepala orang tu. Orang macam tersampuk lah. Macam tu. So kita macam tu juga mesin. Macam bunyi-bunyi yang macam je. Kita buat sementara lah. So seterusnya nombor 3, senggaraan secara peluang. Okey, apa itu peluang? Dilakukan apabila mesin mempunyai masa untuk membuat senggaraan tanpa mengganggu kuantiti serta kualiti pengeluaran produk yang dihasilkan. Dia tengok masa kan. Tengok masa dia. Nak buat ni. Tapi tiba-tiba tengok macam dia tak ada masuk dalam schedule. Dia tak masuk dalam schedule tau. Ataupun dia bukan dalam bentuk yang saya sebut tadi, jangkaan ataupun ramalan tadi. Tapi dia tengok peluang. Tiba-tiba kalau kata mesin tu model tu pakai model lain, so mesin tu tak pakai. So itu mesin tu tak pakai tak guna lah. So ini peluang aku lah, aku nak buat servis, aku nak buat penyelenggaraan. Itu panggil senggaraan secara peluang. Maksudnya kita ambil peluang mana-mana mesin yang tak diguna pakai, mesin yang tidak ada production, mesin yang tidak ada mengeluarkan produk pada ketika itu, so kita gunakan masa tersebut untuk buat senggaraan pencegahan. Macam tu. Boleh faham Yang keempat, senggaraan reka bentuk semula. Ini saya kata ni modification. Atau kita upgrade. Okey. Masa kita upgrade tu, nampak macam ada perlu buat senggaraan pada komponen-komponen yang lain, kita buat lah. Kan? Sebab biasanya kalau mesin yang kita buat modification tu, mesin yang kita buat upgrading tu, maksudnya ketika itu mesin tu tak diguna pakai kan. So kita boleh buat senggaraan. Ketika mana kita nak buat upgrade tu, nak buat upgrading, yang nampak buat modification pada mesin tersebut, nak tambahlah dia punya improvekan dia punya mesin punya capability. So nampak macam ada peluang ni kita nak servis, kita servis. Macam tu. Okey. So saya ulang balik semula. Yang pertama tadi di bawah senggaraan pencegahan, senggaraan berkala atau berjadual. Yang kedua senggaraan ramalan atau jangkaan. Kemudian yang ketiga senggaraan secara peluang. Dan yang keempat senggaraan reka bentuk semula. Ini di bawah senggaraan pencegahan. Okey. Next. Mengapa perlu diadakan kerja-kerja senggaraan pencegahan? Kenapa perlu kena ada kerja-kerja pencegahan? Kat sini dia kata ada dua. Yang pertama, kerja-kerja telah dirancang awal dan perlu dilaksanakan pada tarikh, tempoh ianya ditetapkan. Sebab tu kalau kena buat dah. Sebab kita dah plan kan, kita dah rancang kan. So dia ada. So masa tu production tak boleh jalan lah. Production maksudnya production tak boleh nak keluarkan produk maksudnya kita stok lain tersebut, kita dah setkan tarikh tersebut, kena buat. So kena buat lah. Kemudian yang kedua, apabila ada permintaan membaiki mesin di luar dari kerja-kerja yang telah dicadangkan. Ini macam saya sebut tadi dah. Maksudnya kalau katakan dia dalam bentuk ramalan dia kata macam ni nak kena repair dah kan. So ada permintaan. Mungkin daripada pakar-pakar, mungkin daripada engineer kan, dia kata mesin ni perlu diberhenti dulu, kita kena buat perbaikan, kena buat selenggara. So kena buat. Okey. So apakah kebaikan kita laksanakan senggaraan secara pencegahan ni? Nama pun pencegahan kan. So kerosakan mesin peralatan dapat dikurangkan. Yang pertama. Yang kedua, dapat mengurangkan kerosakan yang lebih besar. Secara tidak langsung dapat mengurangkan pembayaran gaji lebih masa. Of course lah. Kan, bila rosak, kita perlukan manusia pula untuk buat overtime. Macam saya sebut dulu, saya pernah cerita dengan awak dulu. Sebelum saya keluar kilang dulu, saya dah buat sistem cell line tu. Dia buang mesin, dia gantikan manusia. Sebab dia kata mesin ni kalau contohnya
Dia jalan 24 jam, dia boleh menghasilkan 1000 produk yang boleh dihasilkan 1000. Okay? Dia kata manusia dia boleh lebih pada tu. Lebih daripada itu, dia kata mesin. Mesin kita programkan dia jalan je. Contoh macam robot yang ambil set kan. Kalau kamu perasan, dia ada masa kan. Dia grip, dia angkat benda semula. Bukan dia macam manusia ambil terus letak. Nampak tak? Manusia punya tangan dengan robot punya tangan, dia ada step by step. Dia ada koordinat. Macam manusia kita boleh ambil dari sini arah sini, kita boleh ambil arah sini, kita boleh arah di depan, kita boleh ada atas, nampak tak? Kita boleh fleksibel. Tapi mesin ni, robot, dia akan ambil ikut apa yang kita teaching, apa yang kita teach dia, apa yang kita ajar dia, apa yang kita programkan dia. Itu je akan buat. Jadi kat situ akan ambil masa tau. Dia turunkan dia punya silinder dia dah turunkan ke bawah, nak grab lagi. Betul dah grab, ada sensor kesan. Oh, kau dah grab. Dia angkat ke atas, sensor kesan, okey, tolak ke belakang. Macam tu. Dia akan ambil masa. So, tetapi kelebihan dia pula, dia takkan berhenti lah. Orang rehat pun dia jalan kerja. Kan? Orang cuti pun dia boleh jalan lagi. Itu kelebihan mesin tersebut. Dia jalan je, dia boleh berkeluar produk dia sendiri. Kan? Tapi manusia pula lebih cepat. Kita ambil nampak? Tak perlu nak teaching, kita otak kita. Kan? Cepat. So masa tu kalau katakan satu hari boleh keluarkan 1000 produk menggunakan mesin, manusia lebih lagi tu sebab dia cepat, manusia cepat kan. Manusia tak perlu nak diprogramkan. Kan? Kita ajar dia buat sendiri. Manusia tu buat sendiri. Okey. Tetapi macam saya sebut tadi lah, manusia ni dia ada performa. Macam ni lah, kamu dengar saya kan, awal-awal semangat kan. Dah sejam ni, nak kantuk kan. Dah lama performa pun slow. Dah lama tak dengar apa saya cakap ni. Kan? Apa yang Cik An dia ni kan. Tak tahu kan. Jadi lama-lama kamu pun tak fokus. Sama juga macam kerja kamu kan. Pagi-pagi tengah cegas ni kan. Okey. Sejam kemudian. Maka dah terlelap. Benda sama duduk je kan. Jadi lama-lama dia punya performance akan menurun. Okey. Jadi so sebab itulah sampai saya keluar kilang pun dia tak dapat menghasilkan produk seperti yang dijangkakan lah. Sebab dia orang target boleh dapat 1200 tapi tak dapat 1200. 1000 pun tak dapat. Kan. Itu yang implikasinya. Biasalah kalau buat kat rumah ni macam inilah. Okey. Jarang berlaku kerosakan yang berulang-ulang. Ini kebaikannya dah. Kemudian kos baik pulih segaraan yang rendah dalam jangka masa yang panjang dan memanjangkan hayat peralatan. Ini pun saya terangkan tadi. Nanti saya macam simpulkan balik apakah kebaikan kita laksanakan segaraan secara pencegahan atau membuat preventif ni. Hasil kualiti produk dapat ditingkatkan kerana peralatan mesin sentiasa berada dalam keadaan baik. Kemudian keselamatan kerja yang lebih terjamin serta kawalan kerja yang lebih sistematik. Nampaklah sistematik sikit lah kan. Nampaklah kita macam ada penjagaan pada mesin tersebut. Nampaklah macam kita take care padanya kan. Nampak dia macam sistematik sikit. Taklah macam dia jalan je kan sampai rosak. Kan kita kena ada sistematik sikit. Okay. The next, bila ada kebaikan, mesti juga ada keburukan. Tapi tak banyak apakah kesan negatif ataupun keburukan kita buat senggaraan pencegahan ni. Mesti ada juga. Okay. So, komponen mesin peralatan ditukar walaupun masih boleh berfungsi. Of course lah, kita tukar barang tersebut, mesin tu masih lagi boleh beroperasi. Tapi kita tukar juga. Kan? Tak macam membazir ke? Nampak macam membazir kan? Tetapi, itulah. Kita nak preventif, macam itu kita buat. So, barang tersebut, komponen tersebut boleh pakai lagi tapi kita tukar juga. Sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan berlaku lebih tutup mic je. Lanjut, geng.
Okey, sorry. Okey, boleh dengar suara saya? Sorry. Boleh Cik, boleh. Habis tadi boleh dengar tak? Tadi tak dengar Cik. Cik tu tutup mic. Lama tak? Tak ada lama sangat. Tidak tadi. Oh, okey. Kejap. Mungkin saya tutup mic dulu, saya tertekan tu tadi. Okey. Okey, saya ulang. Ni nampak kan saya punya ni kan? Awak pun tak cakap pun senyap pun saya pun tak perasan saya offkan saya punya mic. Okey, tak apa. Tadi saya cerita pasal kebaikan masa dengan penyelenggaraan pencegahan ni lah. Maksudnya yang sebelum tadi lah, maksud kerosakan dapat dikurangkan, dapat mengurangkan kerosakan yang lebih besar, jarang berlaku kerosakan yang berulang-ulang, okay? Kos baik pulih segaraan yang rendah, okay? Ini semua saya dah terangkan tadi. Kemudian of course lah, bila ada kebaikan ada juga kesan-kesan negatif dia ataupun dia punya keburukannya. Keburukannya taklah banyak sangat. Saya sebutkan tadi, komponen peralatan ditukar walaupun masih boleh berfungsi. Dan sebab kita nak pastikan barang kita punya mesin tu dalam keadaan okey, optimum, maka kita kena tukar spare part tu. Walaupun spare part tu macam okey lagi, kita tukar juga. Sebab kita nak pastikan kita punya penyelenggaraan kita ataupun kita nak pastikan mesin kita tu dalam keadaan baik kan. Masih boleh berlaku kerosakan yang tidak dapat dijangkakan. Okey, of course lah, bila kita buka pasang tu mungkin kita tak labelkan ataupun tiada orang yang menyedia kita orang baru first time, okey, ataupun mungkin jarang ada kemahiran kan. Jadi maka kita akan berlaku kerosakan lah yang tak dapat dijangkakan. Okey. Kemudian pergantian komponen baru boleh menyebabkan kerosakan sekiranya menggunakan komponen tiruan ataupun tidak mematuhi prosedur semasa melakukan pergantian komponen. Macam saya sebut tadi lah. Maksud tidak melakukan prosedur maksudnya tak ikut manual dia kan. Kita shock sendiri kan. Mungkin itu boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada kita punya mesin. Nampak dia ada antara dia punya kesan-kesan negatif dia. Okey, yang keempat akhir sekali, segaraan kerosakan. Ni kategori dia kan. Kategori yang ni ketiga ni adalah segaraan kerosakan. Dilakukan apabila terjadi kerosakan pada peralatan atau mesin. Kerosakan terjadi apabila susutan kekuatan peralatan ataupun dipanggil degradation pada sistem mesin atau melepasi tahap kefungsian pada mesin. Okey, maksud saya gini ni. Segaraan kerosakan ni kita buat ketika mana peralatan mesin kita tu dah rosak ataupun sistem dah breakdown. Itu panggil segaraan juga, tapi kesegaraan kerosakan. Dia lebih kepada daripada breakdown. So bila breakdown ni dia terjadi akibat daripada kegagalan punca berkenan kuasa lah. Contoh kalau kita berkenan kuasa tu rosak ke, mainboard dia rosak ke kan, maka dia tak boleh nak berfungsi, okay? Ataupun dia melepasi tahap kefungsian pada mesin. Mungkin dia dah terlampau lama sangat kan dia buat kan, dia dah macam dah orang tu dah over limit kan, dia dah over limit, maka dia rosak. Okey. Itu menyebabkan dia kerosakan pada mesin. Okey. Ia biasa dilaksanakan selepas aktiviti segaraan pencegahan atau tiada tanda-tanda akan berlakunya kerosakan ketika kita melaksanakan segaraan pencegahan dilakukan. Maksudnya sini ialah kita buat segaraan kerosakan ni selepas kita buat segaraan pencegahan. Tapi masa kita buat segaraan pencegahan tu kita tak dapat tanda-tanda dia nak rosak tau. Jadi mungkin juga boleh berlakukan kerosakan. Kita dah buat penyelenggaraan segaraan tapi berlaku juga kerosakan. Mungkin masa kita buat segaraan pencegahan tu kita tak nampak. Kita tak dapat detect. Kita tak dapat ada tanda-tanda dia nak berlaku kerosakan. Mungkin boleh menyebabkan breakdown. Okay. So aktiviti pengeluaran produk tidak dapat dilaksanakan kerana mesin tidak dapat beroperasi. Of course lah, bila dah breakdown memang tak dapat dah. Okay, saya ingat dulu masa mesin yang saya buat, mesin dekat line production saya dulu, dekat 2 minggu tak boleh jalan. Pasal apa? Mesin tersebut kebetulan tak ada yang pakar untuk repair mesin tersebut. Jadi perlu tunggu Jepun turun. Jepun pun tengok punya kerosakan tu sebab dia melibatkan software, dia melibatkan aplikasi. Komputer down, komputer rosak, mesin tak rosak, komputer tu rosak, komputer tu dia connect kepada mesin kita untuk kontrol dia punya mesin tu, JIT tu lah. Tapi sebabkan OS tu ataupun dia punya apps tu rosak, so tak ada siapa yang boleh repair, maka perlu tunggu orang Jepun turun, datang Malaysia, baru dia boleh repair. Macam tu. So kadang-kadang 2 minggu tak jalan lah production, lepas tu dah melibatkan kos yang besar lah.
Okey. Kemudian kerja-kerja baik boleh perlu disegerakan bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar. Okey, jadi maksudnya kalau macam tadi yang seminggu, 2 minggu tak boleh jalan, maka kerugian pun akan dialami oleh bajikan lah. Okay, thank you. Okay, so pagi ni ini lebih kepada jenis-jenis pencegahan, jenis-jenis segaraan yang kamu kena tahulah. Okay, so rumusannya ialah di mana pelajar dapat jelaskan segaraan, apa itu segaraan dalam sistem automasi. Pelajar dapat nyatakan objektif dia, apa tujuan dia, apa kategori segaraan, dan juga senaraikan jenis-jenis segaraan pencegahan. Okay, baik. Itu sedikit teori lah. Okay, jadi insyaAllah nanti lepas kamu rehat nanti, saya bagi masa tempoh 40 minit sampai pukul 10 suku nanti. So 10 suku nanti saya nak kamu masuk semula, kita akan ber-online lagi. Di mana nanti kita akan, saya akan cerita sedikit lah mungkin pengenalan kepada aplikasi Proteus. Sebab pada macam saya sebut tadi, kita 3 slot ni panjang ni kan. Nak buat panjang-panjang ni takut nanti kamu tak dengar lah, masuk tinggi kanan, keluar tinggi kiri kan, keluar tinggi kiri, keluar kanan, jadi kamu tak masuk ke otak. Jadi kita buat sejam lah teori dah. Yang lebih tu kalau boleh saya buat amali, kita buat amali dah. Sebab tu kalau boleh saya mengharapkan kalau boleh PKP ni telah berpanjangan kan. Kalau boleh 2 minggu ni settle lah. So kita dia boleh buat kelas amali. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada kan? Kamu memang tak ada soalan. Memang confirm. Kan? Saya tahu tak ada soalan. Okey, insyaAllah kita tanggungan dulu kita punya kelas pada pagi ini. InsyaAllah ingat 10 suku masuk semula. 10 suku nanti saya akan call awak semula dan kita akan masuk kelas. Okey, pastikan kamu tetapkan channel, jangan berubah channel lain. Tetapkan channel ni dan stay tune. Cik, ya Allah je. Okey. Boleh So, mana ni pelajar yang ya. Ya, kalau PKP lagi 2 minggu tak habis, kita boleh masuk bengkel kan? Okey, gini. Setakat ni yang dibenarkan, kalau ikut SOP, dia 30% daripada pekerja. Dia tak kata student kan. Maksudnya kalau premis tu untuk LP ni 30%, kalau kata contoh ada 100 staff, 30 orang saja dalam satu masa. Okey, itu. Dia tak kata pelajar tau. Dan sepatutnya macam saya sebut tadi, pelajar salah satu pun patut tak boleh hadir. Yang boleh hadir cuma pengajar saja. Itu pun jadual bekerja macam saya bekerja di rumah kan. Saya mengajar kamu dari rumah. So ada pelajar yang datang ke bengkel tapi hanya pengajar je lah. Pelajar tak boleh. Tapi memandangkan sebab pelajar satu tu kita tak boleh nak buat kelas online secara teori. Kita bukan universiti. Kalau nak buat macam universiti, kamu tak ada peralatan. Jangan katakan machine, laptop pun kamu tak ada kan. Ini memang payahlah. So tak nak kita minta diorang datang juga, tetapi dalam keadaan hanya semester 1 saja yang boleh. So semester 2, 3 tak dibenarkan atau semester 4 tak dibenarkan sebab kamu boleh jalan secara online kelas teori boleh. Tapi sebab tu macam saya katakan sebelum ni kan, macam semester 3 tahun ni banyak pada komputer kan. Banyak sebab kita buat macam contoh kita buat macam minggu depan kita belajar programming kan. So saya boleh tunjukkan kamu programming. Walaupun kamu tak ada komputer, saya boleh tunjukkan kamu, demo lah. So kamu in case kalau kamu lupa, kamu boleh tengok video saya dan kamu boleh cuba buat bila kamu naik dalam masa LP nanti. So buat masa sekarang memang tak dibenarkan. 2 minggu akan datang pun rasanya tak boleh lagi. Macam tu. Okay, ada soalan lain dah? Nak tanya? Ada kan? Jelas? Jelas cik, jelas. Okay. So kita stop dulu kelas kita. Nak pergi makan dulu. So 10 suku pastikan kita on balik semula. Boleh Okay, terima kasih banyak. Nak off ke nak sambung? Record off. Yang ni record off dulu. Saya nak buat online nanti. Saya nak buat untuk YouTube nanti. Okay. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pukul 10 ni. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.